Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Terima kasih kami ucapkan kepada semua follower Salam. Rabi.my yang setia bersama dengan kami untuk siaran langsung kali kedua. Untuk kali ini kami bawakan khas untuk anda Kopi O Panas. Itulah dia segmen yang diberi nama Kopi O Panas Rabi.my, di mana kami membawakan itu dia panel-panel ataupun tetamu-tetamu yang kami bawakan khas pada setiap minggu. Terima kasih. Selamat datang kami ucapkan. Kalau anda boleh lihat di skrin handphone ataupun laptop masing-masing, kita ada saudara Rostam Effendi Sijar daripada Universiti Islam Antarabangsa Malaysia, UIAM ataupun IIUM. Assalamualaikum, saudara Rostam. Waalaikumsalam, Cik Faizal. Okey, apa khabar? Baik Baik, Alhamdulillah. Okey, alright. Terima kasih kerana sudi bersama dengan kami pada malam ini. Kita juga ada saudara Faiz Alias. Ini semua ramai yang kenal. Ramai yang kenal Rustam, ramai yang kenal Faiz, dan tak dilupakan juga ramai yang kenal saudara Mazuri ataupun Kobau. Saudara Faiz Alias, apa khabar? Baik, Alhamdulillah. Okey, terima kasih kerana sudi bersama dengan kami di sebalik kesibukan harian. Terima kasih kerana sudi meluangkan masa selama 1 jam bersama dengan kami di Rugby.my untuk membahaskan isu-isu hangat berkaitan dunia rugby tempatan. Dan kita juga ada panel tetap kita, saudara Muhammad Mazuri yang lebih dikenali dengan panggilan Kobau. Apa khabar? Alhamdulillah sihat. Okey, tegak dengan JC Malaysia pada malam ini. Juga ucapan terima kasih kerana sudi meluangkan masa bersama kami untuk bersama dengan panel tetamu jemputan kita pada malam ini. Dan sebelum kita masuk ke dalam sesi ataupun topik perbincangan kita, mungkin saya boleh perkenalkan saudara Rostam ataupun nama glamour ataupun nama timangan beliau, Coco. Betul? Rostam betul Coco. Betul. Okey. Saya perkenalkan beliau, saya akan bacakan secara asas ataupun sejarah ataupun penglibatan Rostam ataupun Coco dalam dunia rugby. Kalau ikutkan dalam WhatsApp dia sebanyak 3 muka surat WhatsApp. Dia punya sejarah pencapaian dia. Tapi saya boleh bacakan sehelai je lah. Okey, untuk Rostam Effendi Sijar, beliau bersekolah di Sekolah Tunku Jaafar Kuala Pilah, STJ. Ni budak STJ daripada tahun 86 hingga tahun 1990. Pada tahun 1991 hingga 96, beliau melanjutkan pengajian di UPM, Universiti Putra Malaysia. Macam biasalah mewakili Serdang Angels. Dalam masa yang sama, daripada tahun 1993 hingga 1995, beliau membarisi skuad Negeri Sembilan Under 23 bawah 23 tahun. Sambil tu kawan-kawan ataupun para peminat Coco yang nak komen semasa live ini berlangsung, silakan. Boleh say hi, hello dan sebagainya. Dan saudara Coco juga mewakili Malaysia 7 ke Hong Kong 7. Ni bukan calang-calang panel yang kita bawa pada malam ni. Ke Hong Kong 7 pada tahun 1996 dan juga 1998. Ketua pasukan Rugby Sevens ke Rugby Sevens World Cup Qualifier 1997 di Dubai, UAE. Ketua pasukan Sevens untuk World Cup Qualifier di Dubai. Merupakan salah seorang atlet rugby untuk program Jaya 98. Ini mungkin Coco boleh terangkan apakah program Jaya 98 tu nanti. Seterusnya, selepas kerjaya beliau dalam sebagai pemain, beliau upgrade sikit menjadi jurulatih untuk MSSNS ataupun Majlis Sukan Sekolah Negeri Sembilan untuk Under 18 pada tahun 1998 dan juga 1999. Jurulatih Sukma untuk Negeri Sembilan 96, 2000, 2006, 2011. Beliau juga menjadi jurulatih merangkap pengurus pasukan rugby Masum ke Second World University Rugby Sevens di Rome, Itali pada tahun 2006. Tu dia, go coach Coco, go Hirman Ikhwan dari Expo, my idol. Mengetuai delegasi Malaysia ke Seventh World University Rugby di Swansea, Great Britain pada tahun 2016. Juga merupakan antara parent coach rugby volunteer di Sekolah Berasrama Penuh Integrasi SBPI Gombak daripada tahun 2014 hingga sekarang. Dan kini beliau merupakan pegawai sukan di Universiti Islam Antarabangsa UIAM sehingga kini, dan sekarang menjawat jawatan Timbalan Pengarah Pusat Pembangunan Sukan UIAM. Dan dalam
penyertaan beliau dalam Majlis Sukan Universiti Malaysia ataupun MASUM, beliau merupakan ahli majlis, dan di peringkat antarabangsa beliau merupakan Setiausaha Agung bagi Majlis Sukan Universiti ASEAN AUSC bagi tahun 2020 hingga 2023. Jadi itulah dia Rostam ataupun Coco. Bukan kaleng-kaleng meh. Bukan kaleng yang kita bawakan pada malam ini. Dan seterusnya saya memperkenalkan saudara Faiz Alias. Ini pun bukan calang-calang orang juga. Di peringkat sekolah ataupun semasa zaman sekolahnya di Sekolah Menengah Sains Sultan Haji Ahmad Shah ataupun SEMSAS. Geng-geng SBP memang tahulah SEMSAS ni, nama sekolah SEMSAS dari tahun 1995 hingga 99. Kemudian menyertai MSS Pahang, Majlis Sukan Sekolah Pahang, dan juga MSSM. Seterusnya melanjutkan pengajian di UiTM Shah Alam. Kalau UiTM Shah Alam ni Intekma Alliance lah. Okey, dari tahun 2000 hingga 2007. Kemudian dalam masa yang sama menyertai NS Wanderers ataupun Negeri Sembilan Wanderers dan juga Negeri Sembilan dari tahun 2000 hingga 2017, mewakili Malaysia dari tahun 2002 hingga 2005 untuk Sevens dan juga 15. Tu dia, Cik Faiz idola saya, Muhammad Zikri dia cakap. Dengar? Okey. Dan yang tak perlu diperkenalkan lagi, saudara Kobau kita, ni memang semua dah tahulah. Beliau juga merupakan salah seorang influencer dalam sukan rugby ataupun dalam scene rugby tanah air. Apa saja yang Kobau post dalam Facebook, sekejap je orang share, sekejap je orang komen, dan beratus-ratus komen kita akan lihat kalau Kobau post lah. Okey. So itulah dia, kita ada Rostam ataupun Coco, kita ada Faiz dan juga kita ada Kobau selaku panel tetap. Jadi terima kasih, selamat datang. Mungkin ada kata-kata aluan daripada Rostam ataupun Coco kepada peminat-peminatnya di luar sana. Dah tu tak ada peminat lah. Okey, pertama kali saya ucapkan terima kasih kepada pihak Rugby MI kerana menjemput saya selaku panelis untuk session yang kedua. Jadi kita harapkan tajuk malam ni tak adalah sepanas sebelum-sebelum ni ya. Sebab kita pun nak bersantai, nama pun bersembang. Okey, sembang ni ada dia punya konotasi lah. Sembang ni bagi saya bagus, semak dan imbang. Sebab tu dia panggil sembang. Kalau orang putih ni check and balance. Sembang. Bukan sembang-sembang kosong. Walaupun kopi kita kosong, tapi insyaAllah kita punya tajuk malam ni will benefit lah semua yang mendengar ni insyaAllah. Terima kasih. Okay, alright, terima kasih Coco. Tu dia, Coco tu junior saya masa kat sekolah. Dan claim, ramai yang claim ni. Okay, saudara Faiz mungkin ada. Okay, terima kasih. Terima kasih saudara Bob. Juga saya ucapkan terima kasih juga kepada bekas rakan pasukan saya jugalah, Cik Mazuri, dan juga bekas coach saya di peringkat IPT dan juga di peringkat kelab setiap negeri, Coach Coco ada panggil Coach Coco, Cik Tam ada kan. So terima kasih banyak. Mungkin ruang pada malam ini kita boleh gunakan sama-sama untuk kita tengoklah, mungkin ada beberapa isu yang mungkin tak sepanas minggu lepas lah tapi yang kita dah rasa kita dapat jelaskan. Mungkin ada di peringkat IPT tu ada kita nak transisi daripada peringkat sekolah nak ke IPT, mungkin kita dapat clear view lah. Mungkin ada beberapa yang kita boleh sembang-sembangkan malam ni semak dan imbang lah, macam Coach Cucu dekat tadi kan. Kita boleh secara santai lah kita boleh bincangkan malam ni. Terima kasih Bob. Alright, terima kasih Faiz. Apa kata kita dengarkan sedikit ucapan pula, apa ni, kata-kata aluan daripada Kobau, maybe apa yang nak kita achieve pada malam ni ataupun apa hala tuju kita, perbincangan kita malam ni. Silakan Kobau. Okay, first of all, thank you very much Coco dan Faiz kerana sudi bersama-sama meluangkan masa untuk sesi kopi panas untuk malam ini. Dan kita pun dapat berita baik daripada government, PKPB ditukar kepada PKPP. Dan sekarang ni rugby boleh dimainkan tapi hanya untuk training sahaja, which is secara non-contact. So diharapkan agar keadaan pulih secara beransur-ansur dan satu hari nanti dia akan pulih seperti sedia kala dan kita akan dapat melihat rugby kembali macam yang dulu, which is every week kita ada tournament dan aktiviti lah.
Tak sabar, ramai tak sabar tunggu benda tu. Itu je lah. Okey, terima kasih Gopal. Jadi kita berbalik kepada topik yang nak dibincangkan pada malam ni. Betul seperti kata Faiz tadi, tak sehangat ataupun sepanas topik yang kita bincangkan pada minggu lepas. Minggu lepas kita lebih bincangkan mengenai Rim of Sevens, mengenai kontrak dan sebagainya. Jadi pada minggu ni kita sembang secara santai, topik yang lebih santai. Jadi memandangkan Coco dan juga Faiz berlatar belakangkan pengurusan universiti di pusat sukan universiti masing-masing. Mungkin kita boleh relatekan kepada mereka mengenai perkembangan rugby semasa, khususnya kita fokuskan kepada perkembangan rugby di IPT di negara kita. Jadi untuk Coco dan juga Faiz yang telah pun bermain rugby sejak masuk ke universiti dan seterusnya sekarang di peringkat pengurusan, mungkin terdapat perbezaan pada zaman anda sewaktu anda bergelar mahasiswa berbanding dengan mahasiswa sekarang, khususnya dalam sukan rugby. Mungkin kita boleh mulakan dengan Coco. Apa yang anda lihat perbezaan sewaktu anda bermain di peringkat universiti dulu ataupun di peringkat universiti berbanding dengan suasana rugby di IPT sekarang, Coco? Okey, terima kasih Bob. Okey, kalau kita cerita pasal rugby terdahulu dengan sekarang, of course lah. Yang pertama, zaman saya bermain dahulu, numbers of the games tidaklah sebanyak sekarang. Okey, jadi pada waktu itu kita hanya fokus kepada inter-college, kemudian kita fokus kepada inter-varsity dan kemuncaknya semua bercita-cita untuk mewakili Malaysia. Pertama ke Malaysia Under 23, yang mana kejohanan antara Malaysia dan Singapura akan dibuat setiap tahun. Jadi itu motivasi kami lah. Okey, berbanding dengan sekarang mungkin terlampau banyak competition, every weekend competition, ada tennis side dan sebagainya. Jadi mungkin fokus pemain sekarang dengan pemain lepas berbeza. Jadi macam saya daripada awal 90-an terlibat. Jadi kita yang pertama kita dapat jugalah bersaing bersama-sama dengan mungkin jurulatih yang sekarang yang ada sekarang seperti Coach Lin Ufa dan sebagainya. Jadi saya sendiri merasailah dua era yang berbeza, iaitu maybe early 90-an dan kemudian tahun 2000 apabila kita bergiat dengan kejurulatihan dan pengurusan. Jadi sistem, format dan mungkin ramai yang tak tahu kejohanan scoring of the games juga berbeza waktu kita bermain dahulu dengan sekarang. Jadi yang lain-lain tu of course lah, the technical strength dan sebagainya amat berbeza. Dan saya boleh katakan zaman sekarang ni memang memerlukan disiplin yang lebih tinggi lah daripada terdahulu untuk you terus berjaya dalam kerjaya, bukan saja sebagai atlet, malahan you have to juggle with your study. Jadi alhamdulillah we have survived the 90s punya challenge. Now the new blood kena meneruskan our legacy lah dalam meneruskan kerjaya dalam rugby ketika belajar dan selepas waktu belajar di IPT. Itu mungkin komen saya. Okey, alright. Terima kasih Coco. Itu adalah pandangan Coco sendiri kerana beliau berada di UPM pada tahun 91 hingga 96. Itu dia. Betul ke saudara Coco pernah kena bijak dada player dalam intercollege? Tanya je. Itu dia. Mungkin boleh jawab. Coco boleh jawab. Ini semua ni nasi luar kan. Ini mitos semua ni, jangan percaya semua ni. Yang tulis tu bukan calang-calang orang, itu pun referee juga tu yang tulis tu. Okey, tak apa Coco. Alright, jadi itu adalah pandangan Coco sendiri ataupun pengalaman beliau semasa di UPM bersama dengan Sedang Angels. Jadi kita kembali kepada Faiz. Faiz ni Intikma Lions. Jadi Lions dengan Angels memang setiap tahun memang akan bertemu dalam masum, final masum. Kan, memang kalau event rugby memang Intikma Lions akan jumpa dengan Sedang Angels. So Faiz, boleh ceritakan apakah pengalaman anda sewaktu belajar dan dalam masa yang sama anda bergelar sebagai atlet rugby berbanding dulu dengan sekarang?
Okey, terima kasih Bob. So mungkin ada beberapa saya rasa perbezaan ketara lah kalau kita tengok daripada zaman saya membawa ke zaman sekarang lah. Even pada zaman saya mula-mula masuk ke UiTM tu, saya masuk Jun 2000 tu, kita boleh nampak masa tu saya pun sendiri tak tahu rival dari segi Lions dan Angel ni. So bila kita masuk belajar tu sendiri kita dapat rasakan lah melalui senior-senior kan, kita tahu dia punya rivalry ni sangat kuat dan sebagainya lah. Cuma mungkin apa perbezaan yang ketara kalau mungkin kita boleh tengok dari sudut kita kata game keseluruhan tu dengan berbanding sekarang boleh kata setiap kali hujung minggu pun daripada minggu lepas pun ada highlight setiap minggu pun boleh kata ada 2-3 game yang clash dan sebagainya. Kalau dulu kita mungkin tak ada game kan, kalau ada 2-3 minggu boleh ada kata ada game sekali dan sebagainya lah. Okay, bila kita tengok sekarang ni pun perbezaan dengan saya rasa atlet-atlet rugby sekarang ni pun kita tengok dah banyak peluang-peluang untuk mereka menyambung belajar lah. Kalau nak comparekan dengan struktur yang saya rasa Cik Rostam dan juga saya berada di IPT ni, kita tengok peluang untuk atlet-atlet rugby ni untuk sambung belajar ke IPT ni sangat luas lah untuk kita compare sekarang dengan dulu lah. Kalau macam dulu saya rasa kita nampak bila kita kata atlet sukan ni dia akan lebih fokus kepada sains sukan lah kalau kita tengok dalam konteks sekarang ni. Dan cuma bila dulu kita katakan tak banyak IPT yang ada menawarkan khusus sains sukan ni. By right saya rasa sebelum-sebelum ni pun kalau kita tengok old school punya player sekarang ni pun kebanyakan pun kita boleh kata ada engineer, ada yang doktor. So kos-kos ni hanyalah yang relate pada sebelum-sebelum ni punya di IPT pun. Okay, bila kita compare sekarang pun bila saya pun terlibat dalam kajian semula untuk dasar sukan pun kita tengok sekarang ni dah ada lebih kurang 22 IPT yang menawarkan khusus sukan ni. Dan secara tak langsung atlet-atlet rugby ni banyak peluang untuk mereka sambung lah. Kita tengok mungkin daripada college community, kita ada politeknik membawa ke universiti awam dan juga IPTS lah. So, ada banyak cabang-cabang, lebih kurang ada 49 program yang tak silap saya yang ditawarkan lah. Kalau nak kata compare dulu dengan sekarang tu banyak beza lah. Pilihan kepada atlet-atlet rugby sekarang ni untuk sambung belajar tu memang ada. So tak ada alasan untuk mereka habis karier tu di peringkat sekolah lah. Macam kita dulu atas inisiatif kita sendiri. Macam saya pun sambung ke Shah Alam tu, salah satu sebab saya jumpa dengan sini-sini yang betul lah. So then kita boleh go through terus untuk sambung karier kita di samping belajar lah kan. So dekat situ kita nampak peranan macam mentor-mentee lah, senior akan leadkan junior dan seterusnya, benda tu akan bersambung-sambung lah sampai seterusnya fasa-fasa yang seterusnya kan. Okay, alright. Okay, terima kasih Faiz. Alright, sambil kita bersembang ni kita juga mengucapkan jutaan terima kasih kepada follower Rugby.my. Kita tengok dekat ruangan komen live di Facebook tu, memang memang banyaklah yang join dan sekarang pun secara live-nya kita ada 62 viewer yang bersama dengan kita. Terima kasih kepada anda yang bersama dengan kami. Tidak kira di mana jua anda berada, daripada Perlis sampailah ke Sabah. Yang tadi Nizam Nazaruddin tadi tu, beliau berada di Kota Kinabalu sekarang, berada di UMS. Terima kasih kerana sudi bersama dengan kami pada malam ni. Juga rakan-rakan yang lain, kalau kita tengok kita ada Rahmat Harun, kita ada Hirman Ikhwan, banyak lagi kalau kita boleh bacakan dalam senarai ni. Tu dia, Farid Rahman kata bagi isu panas sikit. Sabar, ini baru permulaan. Tadi dia ada tulis, Bob, tadi dia ada tulis universiti jangan up lebih sangat. Nanti UM Blues tak boleh cakap. So dia bagi tahu sikit lah kat dia orang ni kan. Apa nama kita UM Blues, kita play smart. Kita bagi UiTM lawan UPM dulu semi. So kita tunggu final je. UM bukan tak menang-menang, dia menang 2 kali, tahun 2000 dengan 2005. Tapi masa tu saya dah grad lah. Tahun 2000 saya ada dalam squad tu. Betul. Sebenarnya nak bertanya kepada Kobau sebenarnya, sebab dia pun adalah salah seorang membarisi skuad UM Blues. Mungkin Kobau pun boleh ceritakan pada zaman Kobau berada di UM dulu, apakah perbezaannya dengan dulu dengan sekarang yang Kobau boleh ceritakan ataupun relate. Ya. Banyak beza jugalah. Kalau dulu tu kita nak keluar pergi tournament tu kadang-kadang atau usaha player tu sendiri, sebab rugby ni sukan yang tak dikenali sangat dan support daripada pengurusan sukan masa tu agak kurang.
So kalau nak pergi tournament luar tu sini tong-tong lah. So apa yang kita perlu player UM buat untuk memastikan kita ada game tiap-tiap minggu, kita masuk Bowl League. Bowl League kita main Division 3. Masa tu ada Division 3A, 3B. So kita main Division 3B tak salah, lepas tu naik 3A. So lawan lah macam tim penjara. Dulu ada tim penjara. Lepas tu lawan tim berakyat. So dia ada at least dia ada game lah. Kita ada game tiap weekend tu. Main kat Padang Utara macam tu kan. Kalau kita lihat sekarang ni dah banyak tournament ada yang main 10, main 7, main 15, ada Sukip 7, lepas tu ada lagi apa nama yang IPT yang kolej-kolej swasta pun boleh masuk tu kan, Super 8 dan sebagainya. So platform untuk play rugby ni main banyak. Itu satu perbezaan yang ketara lah. Tu dah. Okay, alright, terima kasih. Ni tadi ada soalan Muhammad Hatta Abdul Rahman. Dominasi Lions dan Angel dalam scene rugby IPT, macam mana kita nak balancekan dengan IPT lain? Ini sebagai bekas pemain untuk Lions dan Angel, mungkin boleh bagi sedikit pandangan. Ini adalah pandangan sebelum tu Bob. Maybe ada kaitan dengan soalan ni. Dominasi Lion dan Angel ni, di samping tu nak tanya jugalah, tambah sikit. Sebab ini berikutan pengumpulan pemain-pemain rugby. Contohnya pemain sekarang ada PKS kan, program kecemerlangan sukan rugby. Yang itu di UPM. Jadi pemain-pemain daripada sekolah sukan akan bertumpu di UPM. Jadi terdapat ketidakseimbangan in terms of strength lah, sebab memang diorang tu memang budak-budak rugby masuk UPM. So UPM akan jadi satu tim yang very strong dan dia akan memonopoli tournament IPT ni. Jadi dah minta pandangan Coco dengan Faiz, apa pendapat you all pasal ni dan macam mana ianya membantu memperkembangkan rugby di peringkat IPT, sebab ada institusi baru yang nak masuk, convince dia orang punya management hantar tim, tapi bila masuk tournament, dia orang kena trust dengan tim-tim ni. So 100 lebih balik hantar report kat management dia, macam mana performance tim 100 lebih, tahun depan tak payah hantar. So dah tak ada tim, universiti tu dah tak ada tim. So maybe apa pandangan Coco dengan Pak Isa mengenai hal ni? Okay, betul. Silakan. Mungkin Coco boleh komen dulu sebagai ex-Angel. Boleh. Saya rasa kena strategize lah. Maknanya Team B punya manager kena jumpa management Lion ke Angels ke kau team lah. Skor tu jangan banyak sangat. Itu yang pertama lah kan. Sebab in terms of strength memang susah lah. Tapi pada pendapat saya ini satu cabaran yang bagus. I think it's a effort of the team. Okay, effort of the team. Kita tahu memang program PKS ni bagus sebab at the end of the day atlet negara terdiri daripada player IPT. Okay, itu seiring dengan dasar pemasukan IPT. Okay, that is the ultimatum. Okay, kalau kita lihat pun ramai di kalangan player kebangsaan rugby terutamanya come from university. That is good. Tetapi kalau you tanya dengan saya, pendapat peribadi saya, I think that's the challenge for us lah. Okay, because nothing is impossible. Bak kata motto UPSI, saya guna perkataan tu, it is proven. Alhamdulillah. Okay, UIA sendiri pernah mencatat sejarah. Dan sejarah kita pun kita dah buat. Maknanya pada satu kita dahulu UIA ni memang skuad belasahan. Jadi kita memang bersaing untuk for the survival lah, macam Kobau cakap lah. Berapa result kalau 108 kena 108-0, kita cakap 10-8 kita kalah. Kita terbalikkan dia punya result tu. Berapa kena 10-8. Padahal 108-0 kita kena. Kan? Okay. Tapi 10-8 lah jawapannya. Tapi I think that is the beauty of rugby lah. Okay, the beauty of the rugby because nobody knows you punya ups and down, dan kita terima cabaran. Memang agak pedih lah because target kita ingin menjadi juara, biasanya terbantu kita akan bertemu dengan Lions, kita akan bertemu dengan Angels di separuh akhir. Tapi kita pernah bermain dalam final
sebanyak 2 kali sejarah UIA dan kita pernah menjuarai SUKIP. Jadi I think sebenarnya challenge macam mana kita welcome kepada semua, because as you say that SSTMI student, okay, dia punya career path-nya jelas from asasnya SSBJ, kemudian SSTMI, kemudian diserapkan ke PKS Student Angel. That is good because the ultimatum is university, dan some of them will be maybe akan ke UiTM, UTM, yang mana macam Encik Faiz cakap tadi, ada mana-mana IPT yang 22 IPT yang menawarkan tempat belajar. Because at the end of the day, saya nak lihat atlet-atlet rugby Malaysia terutamanya, they are all educated. Itu sebenarnya. Okay, Waimar je main tim mana lah sekali. Okay, that is the most important thing. Because knowing Malaysia, you need to have that education background. Dan saya berterima kasih juga kepada pihak KPM kerana sangat support program rugby di Malaysia ni. Okay, sebagai contoh, kalau saya ingin kongsi di sini, sejarah beasiswa sukan KPT yang bermula pada tahun 2006. Majoriti atlet-atlet rugby. Okay, antara yang ada masih lagi aktif sekarang macam kita punya kapten kita Saho, dia bekas pemegang. And then kita ada Pulut from UiTM. They are not a very well-known athletes lah, ex-athlete dalam bidang masing-masing. Jadi ini sebenarnya yang kita nak impact daripada rugby. Not only we play, yes, rugby is a very gentleman game. Dalam padan kita boleh bergaduh, dalam short mat kita boleh bergaduh, dalam live kita boleh bergaduh, jumpa depan boleh gelak-gelak. That is the beauty of rugby, which I think yang sukan lain tak ada. So I think that value, that core value kita kena pegang. Dan for me, kalau you tanya saya, that is the beauty of rugby. We are challenging, macam senang cerita Jepun challenge South Africa lah, sangka kan. So itulah, I think pengurusan universiti sendiri kena mainkan peranan, and then the passion of rugby must be there lah to all the coaches, management, tak kisahlah kan. Dan you need to convince your management lah regarding this thing. Because kalau kita berpandukan kalau top 4, maknanya lepas ni tak payahlah tim Faiz pun pening kepala lah, nanti nak anjurkan Kuliah masuk kan 4 tim je masuk. Sekarang ni yang coming up, UKM coming up, UM ni dia UM ni for information, ini bugi tim UIA ni. Kita memang buddy dengan dia tahun 2011. Coach dia Kobau tu. Apa sekarang saya dendam sebenarnya tu. Tapi dia pun dah bersara, jadi tak boleh buat apa lah. Okay, itu pendapat saya lah. Okay, terima kasih Bob. Okay, terima kasih Coco. Mungkin kita dapat sikit komen daripada Faiz. Bagaimana anda melihat perkara ini? Okay, kita kata seperti Cik Rostam cakap tadi lah, even saya di UPSI pun pernah terlibat, saya pun masuk tahun 2008, saya pun pernah juga ke final siri Masum sekali. Masa tu kita beat UIA di semi final dan kita ke final dengan UPM lah. So masa tu UPM ada 4 orang current national player, tak silap saya, ada Pok Ying dan the best lah masa tu kan. But somehow kita tahulah certain level tu kita tak boleh nak compete dengan other player yang kita ada lah. Cuma dia masalah kepada tim-tim yang mungkin experience saya bermain di tim kuat, dan bila saya kerja saya perlu develop tim yang masa saya main dulu tim tu tak berapa nak kuat lah kan. Bila kita kata dalam cerita sekarang ni, kita kena strategize lah, dan whatever player yang top memang akan difokus oleh 2 universiti ni, kita dah tahu dah. Walaupun kita cakap kita nak ambil pun, dia takkan nak masuk dekat kita pun. Kita tahu dah ke UPM dengan UiTM ni memang antara destination yang kita tahu player-player top ni akan pergi. Cuma apa yang kita kata tadilah, kita boleh tengok develop player-player, sebab pool of player of rugby sekarang ni dah besar. Sebenarnya sangat besar. And then coaches pun berkembang. Kalau saya boleh ambil point daripada Kobau juga on perbincangan last week dengan Cik Yul, coaches, educator pun dah ramai. Means that dekat situ kita tengok kita kata budaya rugby lah, atau sukan rugby tu sendiri sebenarnya dah berkembang sangat luas lah. Cuma bila berbalik kepada isu PKS ni, dan saya juga dah diberi tanggungjawab, saya rasa Cik Tam pun maklum kan, TNC PAS saya dah diberi tanggungjawab oleh KPT sendiri untuk buat kajian semula berkenaan dengan dasar IPT ni. Cik Tam sendiri terlibat menggubal dasar IPT ni back during early days dekat UIA.
Saya pula sebagai staff sekarang, saya pernah terlibat semasa pelaksanaan dasar tersebut, dan sekarang ni bila kita kata lebih kurang 12 tahun lah, 2006 dia dilaksanakan, lebih kurang 14 tahun, akhirnya KPT dah minta kita untuk revise balik keberkesanan dia. Sebab dalam dasar IPT ni dia ada 7 trust, salah satunya adalah PKSPST. Okay, mungkin PKSPST ni dia boleh jadi isu panas lah malam ni sebenarnya kan. Sebab kalau kita tengok pelaksanaan PKSPST ni, kalau untuk makluman semua audiens malam ni, sebenarnya PKS tu Pusat Kecemerlangan Sukan, so PST tu Pusat Sukan Tumpuan. So untuk buat masa sekarang ni di bawah KPT kita ada 8 PKS, kita ada 12 PST lah. So kita ada total 20. So kita mengambil cerita untuk rugby malam ni sebenarnya. Pelaksanaan PKS tu sendiri sebenarnya ia adalah bersifat untuk kita kata bila ada persediaan pasukan untuk kekejuaraan besar, contohnya kita ada ASEAN University Games, kita ada World University Championship, dia akan menggunakan PKSPST ni sebagai pusat untuk melatih atlet. Okay, so bila kita tengok towards 10 tahun lebih ni, pelaksanaan PKS tu sendiri secara tak langsung atlet lebih cenderung untuk masuk ke PKS tu sebenarnya. Kita tengok bila kita kata UPM tu sendiri, sebenarnya secara tak langsung SSTMI punya atlet automatik akan pergi ke UPM. Sebenarnya dia tak seperti itu pun. Atlet SSTMI sebenarnya diberi kebebasan dia nak masuk ke mana sekalipun, tak ada masalah. Tapi bila kita cerita team game, bila kawan-kawan kita semua, member aku 5 orang dah masuk UPM, takkan aku 3 orang tiba-tiba nak pergi masuk Unimap ke yang jauh-jauh yang memang bukan kita kata team tu tak kuat. Ada player tapi tiba-tiba dia dah isolate jauh ke utara, ke selatan dan ke pantai timur contohnya kan. So that's why dekat sini kita nampak hanya atlet yang betul-betul dia tahu apa dalam career path dia nak pergi. Dan saya ambil contoh, saya pernah ada 2 atlet di UC lah. So sekarang atlet tu masih ada. Saya ambil contoh Cik Man lah. Dia memang STMI tapi dia masuk, tak silap saya, masuk form 4 atau form 5. Okay, tapi dia tahu career path dia kata dia nak jadi cikgu. And then dia nak dapat beasiswa. Saya memang nak masuk UC, dia kata. Okay, tak apa, you masuk lah. And then chances you lagi tinggi untuk dia dapat beasiswa. Dia compare dengan PKS, contohnya di UPM. So that's why dekat situ beasiswa ni pun juga salah satu daripada trust dalam DPS IPT ni, dasar sambung IPT ni. So that athlete tu dia boleh bermain untuk negara, even dia extend sekalipun, beasiswa tu tetap akan cover dia untuk sepanjang tempoh dia extend. Kan dekat situ KPT dah bagi kesemuaan yang sangat besar sebenarnya. Saya rasa dalam cerita sekarang macam atlet-atlet current yang ada, contohnya yang pernah extend sebenarnya macam Goncang, sebenarnya memang beasiswa semua ditanggung sepenuhnya oleh KPT. Especially biasanya atlet-atlet kita ni dia sangat concern berkenaan dengan yuran kan. Yuran pengajian semua ni ditanggung oleh beasiswa ni. So memang tak ada masalah. Dan kita kata penerima tetap antara atlet yang paling kita kata setiap kali intake tu akan ada, antaranya atlet rugby lah. Macam Cik Rostam cakap tadi, dari tahun 2006. Dia membawa hingga ke sekarang ni, dan Cik Tam pun pernah jadi panel untuk interview. Memang kita kata tak putus-putus lah atlet-atlet rugby ni yang terima beasiswa ni. Okay, so itu antara yang kita nampak dari segi PKSPST tu punya pelaksanaan lah. Cuma saya pun di fasa takhir yang diketuai oleh TNC saya sendiri, Profesor Dr. Amin Maktaf, yang akan ada fasa takhir untuk present semula kepada KPT. Sebab kita ada isu itu bila KPM bergabung, KPT di bawah KPM, so sekarang dipecah balik, so kami akan present untuk fasa takhir lah dari segi dapatan kajian tu sendiri kan, yang mana efektif dan yang mana tak efektif. Sebenarnya PKSPST tu sangat efektif, cuma mungkin sekarang ni bila kita merujuk isu kita malam ini ialah bila kita kata dominan, nampaknya UPM dan UiTM dekat situ kan. UiTM bukan kita kata dia scattered, satu Malaysia ni bukan kata satu negeri dia ada 2 cawangan paling kurang sekarang. So dia ada option of courses yang banyak, diploma, bukan dikata boleh fokus diploma saya sukan je, dia ada banyak diploma lain yang which is atlet sekarang habis SPM tak ramai yang nak sambung STP pun kan, semua memang nak terus carry on, nak ambil diploma. So ada yang memang nak sambung diploma sebab nak carry on dia punya career dalam rugby. So ada juga yang macam tu. So kita tengok dari sudut tu jugalah pelaksanaan PKSPST tu melihat lah untuk atlet tu terus bersambung career dan sebagainya lah. Okay, alright. Terima kasih Faiz, terima kasih Coco. Itu adalah perkembangan ataupun senario semasa untuk sukan rugby di IPT. Dan kita ada satu soalan atau pemandangan daripada Samsul Idham Ahad.
bagaimana caranya Sukan Rugby boleh menarik penaja untuk menaja Sukan Rugby, termasuklah tim universiti. Sebab kalau kita lihat rata-rata exposure pasukan masyarakat agak rendah. Ini menyebabkan penaja juga susah untuk keluarkan dana. Jadi mungkin kita boleh dapatkan pandangan daripada Kobau. Mungkin Kobau boleh ulas. Oh, dia kena tembak. Ingatkan Cocok dia jawab ni. Kita bagi Okey, sebenarnya pelaksanaan benda ni di peringkat kebangsaan pun dah susah. Ini kan pula nak dilaksanakan di peringkat universiti dan bawah-bawah lagi lah, di peringkat grassroots ni. Kita masih tak ada support system yang menjurus kepada viewers, dan di mana viewers ni yang akan create revenue untuk investor. Kalau macam pening kat cakap ni kan, macam berpusing-pusing So bila ada viewers, selalunya investor ni nak ROI. Macam Cik Samsul Idham cakap, siapa yang tak kenal Cik Samsul ni, dia GM Ufamol tau. Masa Gegar Vaganza dia selalu, masa sponsor keluar mesti ada gambar dia. Tu Cik Samsul. So dia bertanya atas kapasiti seorang potential investor. Maknanya mungkin syarikat-syarikat besar ni dia nak masuk, nak tolong, nak bantu rugby to excel further. Tapi dia orang tak nampak apa ROI yang boleh dia orang dapat dalam masa 2 tahun, 3 tahun, atau maybe 5 tahun. Kadang-kadang ROI ni dia orang tak boleh dapat dalam masa jangka masa pendek. Macam Gegar Vaganza tu pump terus dapat dia, terus menjelang final dah dapat untung lah kan. Tapi rugby ni kita bergantung kepada kadang-kadang broadcasting, lepas tu jumlah penonton sekiranya ada live streaming berapa orang tengok, penonton kalau ada live kat TV pun berapa orang tengok. So ini adalah antara revenue. Dan sekarang ni masalah kita, which is the venue also macam dibincangkan last week dengan Saudara Yun, the support system kita tak ada lagi venue yang proper di mana peminat datang situ and then pay to watch kan, datang bayar, so ada gate collection sikit, so boleh menampung perbelanjaan tim-tim ni. So foundation tu tak ada lagi. So maybe ini baru nama dia PAS lu balik. Maybe boleh PAS kat Cocok, tambah sikit Cocok. Okey. Terima kasih ya Kobau. Kalau Encik Samsul kalau berminat macam kami di peringkat masum, kita ada jawatan kuasa penaja dan promosi Encik Faiz Jadi biasanya kita akan memperkenalkan our potential penaja untuk turut sama dengan kita. Okey, kita pernah bekerjasama dengan banyak penaja. Sebagai contoh, saya terlibat secara langsung dengan Sukup yang pertama selaku ketua sekretariat. Jadi pada ketika itu banyak penaja-penaja datang kepada kita untuk menaja. So we have the designated committee lah untuk membantu pihak penaja untuk turut sama dengan industri sukan kita untuk for our good development lah. Jadi I think Cik Kobau tadi dah cover all the technical aspect. Jadi betul lah, what is ROI in return? Kita nampak money cent to cent kan. Sehingga kita dah bukan berapa kita dapat, tapi mungkin betul, mungkin kita ada dalam bentuk lain. Mungkin katakan sekiranya Ufamol berminat untuk menaja sukan masum Sevens, mungkin in return USM mungkin dia USM ni ada lab untuk membuat, untuk mengkaji ubatan, in return dia akan give back to you, macam tu. Sebab itu benda tu kita explore lagi. Kita nampak yang basic, yang benefit to your company profile kita tak pernah sentuh. I think that should be the way. Contohnya kalau ada syarikat susu nak taja kejohanan kami UAE, jadi kita akan redirectkan penaja dia punya benefitnya to UAE Kuantan. Sebab UAE Kuantan kita ada sort of animal faculty dan sebagainya, so that will benefit both parties rather than dia taja and then habis tournament one off. Kita tak nak, kita nak prolong, and then what is the impact of the penajaan tu terhadap masyarakat setempat sebagai contoh. I hope itu menjawab Encik Kobau Okay. Aku look balik
Okey, mungkin itu adalah peluang ataupun peluang kerjasama yang kita boleh teroka lagi. Mungkin seperti yang kau bawa cakap tadi, support system kita masih bukan tak ada, cuma masih lagi tidak begitu kuat untuk meyakinkan investor-investor ni untuk melabur ataupun menjadi penaja dalam kejohanan-kejohanan kita lah. Alright, so seperti yang dipaparkan di skrin, ada tak apa-apa event atau aktiviti dari IPT untuk menarik minat lebih ramai meminati atau bermain rugby? Ni siapa boleh jawab? Faiz ataupun Coco? Ada tak apa-apa event atau aktiviti? Faiz sebenarnya. Biasa banyak. Token Sukip tu Faiz tu. Okay, saya rasa dalam konteks yang Cik Razim event dari aktiviti IPT untuk menarik minat ni, sebab kalau kita tengok sekarang ni, dengan saya ada mention awal tadi kan, untuk sukan rugby ni di peringkat IPT ni pun dah berkembang sangat baik sebenarnya. Even saya pun ada perbualan awal dengan Cik Mazuri tadi berkenaan dengan tim wanita contohnya. Macam mana saya juga mempunyai masalah nak develop tim wanita di UPSI. Out of nowhere tiba-tiba banyak parents dan feedback. Saya rasa ni impact juga daripada tim wanita kita lah. Event-event especially yang saya rasa paling ada impact adalah nama rugby tu, World Rugby punya event tu yang pernah buat tu. Get into Rugby. Get into Rugby tu. Get into Rugby tu memang sangat banyak impact, especially untuk melibatkan golongan wanita lah. Yang ini impact dia sangat besar sebab saya rasa point last week tu pun saya juga suka juga untuk kita mention balik dalam ni. Kalau kita tengok pada SUKMA, boleh kata semua negeri ada tim wanita. Sebab dekat sini kita tengok even masalah kita yang utama sebelum ni adalah kita nak convincekan parents untuk libatkan atlet wanita ni bermain rugby. Yang ini sangat-sangat kritikal lah. Macam advantage saya di UPSI, saya tak ada masalah sebab saya ada atlet Sabah Sarawak. Saya boleh convert atlet Sabah Sarawak ni untuk pada masa sama, kebanyakan mungkin ada main futsal, ada main bola baling, ada main olahraga. Tak ada, saya boleh convert dia main rugby. Which is dari segi athleticism, sizing saya tak ada masalah, speed semua kita boleh cari kan. Cuma bila comes to kita kata nak carikan keseluruhan, macam kita mungkin nak dapatkan tim daripada Pantai Timur, daripada utara, tim wanita especially. Yang ini sangat-sangat satu tugas yang sangat getih lah, especially macam di peringkat kami di IPT kan. Jadi saya rasa Cik Tam pun lagi getih lah dia di IUM, lagi banyak do and don'ts dia sebab kita nak go forward. And even dia nak memproduce tim UIA yang boleh beat UPM di Sukip tu pun sebenarnya panjang perjalanan dia tu pun. And sebab saya pun tengok perjalanan tim UIA tu macam mana sampai dia nak terhasil nak beat UPM tu sendirilah. And sebab kita tengok dari segi aktiviti saya rasa tak ada masalah. Even get into rugby punya aktiviti tu pun banyak dilangsungkan di dalam IPT sendiri. Ada dibuat di Politeknik, ada dibuat universiti-universiti awam, ada pergi kepada IPTS tu sendiri. Even klinik-klinik yang dianjurkan oleh persatuan sendiri, persatuan negeri dan juga badan-badan, contoh kita tengok ada yang invite daripada luar, contoh macam ada daripada Inside Running Academy daripada New Zealand yang pernah dibawa oleh salah seorang bekas pemain sendiri untuk libatkan banyak sangat program-program pendedahan lah. Itu belum kita kata kejohanan lah. Kalau kita kata kejohanan memang banyak. So kita ada Serdang 10, UPSI 10, ada Converse 10, UIA ada buat, UITM pun ada buat kejohanan di sendiri. So dekat sini memang sangat banyak aktiviti lah. Okay, untuk aktiviti-aktiviti sampingan pun saya rasa yang support the sistem untuk pembangunan rugby tu sendiri saya rasa dah banyak lah. Dan sebab sekarang pool player kita pun dah ramai, so lagi mudah kita nak promote event kita sukan tu sendiri lah, every weekend dan sebagainya lah untuk bagi ada pengisian aktiviti di IPT tu sendiri lah. Yep. Terima kasih Faiz, terima kasih Coco. Saya sebenarnya tadi tertarik kepada statement daripada Kobau di masa zaman beliau di UM dulu, nak masuk tournament pun kena pakai duit sendiri. Pada zaman itu mungkin rugby ni tak dikenali ataupun bukan mainstream, bukan sukan mainstream. Jadi mungkin pada ketika itu pihak universiti hanya fokus pada tim bola ataupun sukan-sukan lain yang popular lah. Apakah ataupun pernahkah Coco ataupun Faiz mengalami kejadian yang sama semasa anda bergelar mahasiswa dulu? Adakah pada ketika zaman anda bermain rugby di universiti dulu, pernahkah berlaku macam tu? Apa komen anda? Jadi kalau saya jawab agak bias lah kan, sebab saya berpeluang bermain bersama Serdang Angels
Jadi pengurusan semua memang all in order. Jadi mungkin saya tak alami apa yang Cik Kobau alami dengan UM Bluesnya. Tetapi saya pernah menjadi jurulatih rugby di salah sebuah sekolah di Jelebu, a very remote school, dan saya sengaja mengambil that cabaran untuk menjadi guru di sana. Dan actually apabila when we are kita ni kekurangan dana, ia merupakan satu motivasi untuk kita kerja lebih keras lah. Jadi kita boleh nampak dia punya dia punya togetherness-nya, camaraderie-nya. Jadi dekat situ I think Kobau dah alami, jadi maknanya dia punya team tu orang cakap memang rugged lah, tough lah. Jadi that is all about rugby lah. Jadi kalau saya nak menjawab pertanyaan Bob tadi, tak cakap not the same level with Kobau lah, because kami di UIA memang pengurusan kita memang sejak dulu sejak zaman dahulu memang as you know lah, rugby ni dengan sedang aja sangat terkenal. Jadi tak ada masalah dengan pengurusan. Mungkin Faiz tak tahulah kalau ada. Faiz mungkin boleh share pengalaman semasa di UiTM dulu, zaman dulu lah, zaman belajar. Okay, cuma bila kita tengok dari sudut sebab saya berpeluang involve di UiTM tu zaman UiTM kuat, zaman UiTM mengalami kejatuhan, zaman UiTM even boleh pernah kalah dengan UM pun pernah zaman tu, dan zaman UiTM tu bangkit semula lah kan. Tapi macam kita katalah, it's all about the how management tu sendiri convincekan player lah. Dan sebab kita biasa kita cuba separatekan dua dekat sini satu coaching punya side, kita kata satu lagi management punya side lah. Kan, sebab management is management lah. Kalau kita kata dekat universiti punya konteks, management is comes from pusat sukan tu sendiri biasanya, atau staff-staff dalam universiti tu yang memang passion untuk bawa rugby tu sendiri. Biasanya kami dalam universiti kami akan cari orang yang terlibat dengan sukan tu sendiri untuk dia orang bawa lah. Okay, macam pengalaman saya sendiri, dan saya nak relatekan dengan apa yang cuba saya nak alami sekarang untuk kita develop daripada kita kata macam daripada scratch daripada kosong, daripada kita tak kuat, daripada kita tak ada background yang kuat. It's very hard job lah sebenarnya. Dan sebenarnya dengan apa sources yang kita ada dekat keliling kita nak develop yang itu memang contoh yang terbaik lah. Sebab kebiasaan macam saya di UPSI, kalau saya nak compare dengan UiTM dia boleh dapat student yang fresh habis SPM terus boleh sambung ke diploma, which is tak ada lapse time yang budak ni tak aktif. Okay, di UPSI sebelum diploma dia ada khusus ijazah saja, which is atlet tu akan habis form 5, dia akan masuk satu level which is kebanyakan adalah atlet-atlet daripada STPM. STPM ni biasanya memang atlet memang akan berkubur ke STPM ni sebelum sambung semula ke UPSI. Okay, so dekat situ kita once bila dah masuk ke UPSI, saya ada masa 4 tahun saja saya boleh pakai atlet ni, which is saya kena develop. Kalau daripada kosong, saya ambil lah winger yang memang tak tahu main rugby ke, budak besar tahu langgar ke, tak erti pegang bola jatuh ke sebagainya. Saya hanya boleh develop di 2 tahun. Tahun ketiga keempat saya nak pakai hasil, tahun keempat nak makan hasil, dia dah grade. So saya kena all over the process tu, saya kena go through balik lah. Kalau nak compare dengan zaman saya study, which is kita tahu dekat saya masuk Shah Alam, cawangan jengka ada budak rugby 5 orang masuk, budak Sains Selangor masuk ke, budak STJ masuk, budak Sedar masuk. Dekat Arau macam di UiTM asal-asal dulu yang ada kos sains sukan hanya dijengka dengan di Arau. So kita tahulah dekat sana ni kita ada player 5 orang budak SBP masuk dekat Arau, kita panggil dia. So kita tahu player tu kita cari. Day and then kita dah tahu budak ni dah pernah main Arfu Warna 19 dulu masa sekolah. So kita boleh collect, tak ada masalah. Dan dekat situ management memang tak ada masalah lah. Even macam cakap tadi UPM dengan UiTM mungkin dia tak ada masalah untuk shortage of players tu, dia tak kena issue. Dia akan ada je supply tu masuk. Walaupun atlet tu bukan Malaysia, paling kurang Sukma mesti main. Dia duduk reserve pun dah cukup okey dah. Dia dah boleh fill in the blank dalam team tu sendiri lah. So kita tak ada masalah dekat situ. Cuma bila kita kata dalam konteks IPT hari ni, sebab saya pun pernah duduk dalam technical, sebab pernah dapat pandangan juga daripada orang lama di Masum, di IPT tu sendiri. Kena melihat balik tadi macam strategi dan sebagainya lah. Rakan-rakan di IPT lain kena tengok pendekatan-pendekatan juga macam mana untuk bantu rakan-rakan kita lah, especially macam IPT di Pantai Timur contohnya. Talent tu ada, tapi bila dia tak ada semangat, dia masuk di IPT dia habis macam tu je. Sebab kita ada
talent-talent yang masuk sebenarnya dan keep on active. Sebab saya ambil satu contoh dulu, kita ada satu pernah bermain dengan squad coach di Newfast sendiri, Cerap contohnya kan, dia pergi masuk sampai ke UTM tapi dia keep on active dan dia dapat fill in the blank dalam tim Malaysia dan even jadi deciding point pun sebenarnya di Padang Ipoh dulu, which is tu adalah salah satu contoh walaupun dia jauh tapi dia nak determination dia masih ada untuk dia aktif lah di IPT dan juga dia boleh membawa pada pasukan kebangsaan juga sebenarnya kan. Itu antara kita boleh kata perbezaan lah mungkin di zaman saya dengan yang current yang kita ada lah. Masalah yang saya rasa Cik Tam lagi kerap hadapi lah. Saya rasa Cik Tam pun dah 20 tahun lebih kan. Saya ni separuh daripada tempoh dia berkhidmat kat UAE. Saya pun baru 12 tahun. Cik Tam dia dah 20 tahun lebih lah. So masalah tu dia keep on berpusing-pusing macam tu lah. Berapa umur Cik Tam ni? Ya. Berapa umur Cik Tam ni? 27 tahun. 2 tahun lepas. 27 tahun. 20 years ago. 20 years ago. Alright. Okay, terima kasih Pak Is. Sebenarnya tadi saya tertarik kepada satu komen daripada Eddie Majid. Eddie Majid kalau kita kenal UPM Manager. 100% dia kata team 7 Malaysia adalah IPT, student IPT. So mungkin 100% Malaysia 7 adalah di kalangan student IPT dan lepasan IPT. Itulah komen daripada Eddie Majid. Memang benar. Saya rasa ini adalah talent pool yang kita kumpulkan dan kita jadikan skuad negara dan kita dah tengok hasilnya pada ketika ini. Alright, jadi kita balik pada Kobau. Kobau ada tanya. Ya. Berbalik pada benda tu saya nak tanya satu kepada Coco dengan Faiz isu yang daripada dulu sampai sekarang rasanya tak habis-habis, which is selalunya state dan Masum akan berebut player. Ada kejohanan yang state nak player tu, Masum pun nak player tu. Saya sendiri ada sejarah sebenarnya. Kalau saya ceritakan orang tu pun ada dalam ni. Dia dua-dua state dengan Masum nak dia. Lala dia kena suspend, tak boleh main. So apa komen Lala injet apa pendekatan Masum untuk mengatasi masalah ni di masa akan datang? Okey, saya mula dulu lah. Okey, coba. Alright. Okey, sebab itulah kalau kita lihat kebanyakan tournament tiada pasukan Masum ataupun IPT Persi akan masuk ke kejohanan. Kecuali kita telah berdaftar terus dengan pasukan kebangsaan. Sebagai contoh bola sepak, kita ada UiTM FC, kita ada mana lagi UKM FC, kita ada UM-FC yang bermain dalam liga FM dan sebagainya. Jadi mereka terus develop sebagai satu tim. Okey, untuk mengelakkan sebab perkara ni berlanjutan agak sekian lama. For information, pada satu ketika dahulu pasukan rugby Masum merupakan salah satu pencapaian terkuat lah dalam Sukma rugby. Okey, Sukma dan rugby Sukma. Okey, kita Sukma juga kita pernah menjadi juara. Kita pernah menjadi naik juara pada tahun 1988. Okey, tim Masum naik juara Sukma tahun 1988 di Kuala Lumpur pada ketika itu. Kemudian macam Kobau cakap tadi, berlaku perebutan player. Kalau kita cerita dalam konteks rugby, dia punya kemuncaknya kalau kita boleh share di sini, perebutan skuad pada tahun 2000 antara sebuah negara ni dengan Masum. Jadi apabila didaftarkan dan berlaku Sukma by the rules dan terbukti Sukma. Okey, so kemuncaknya 2002 merupakan tahun terakhir Masum bersaing di dalam tingkat Sukma. Kemudian tiada lagi pasukan Masum menyertai Sukma pada ketika itu. Jadi kalau kita lihat, kita beranggapan habislah, berakhirlah karier atlet-atlet kita. Sebenarnya bukan. Atlet-atlet kita sebenarnya berada di merata negeri lah. Maknanya they serve for their own state. Sebab ini untuk mengelakkan perebutan daripada segi mungkin player itu datang daripada Pahang, kemudian belajar di Selangor, dan apabila belajar di Selangor, beliau menyertai Liga Boh di ketika itu contohnya. Jadi
siapa yang develop mana. Jadi untuk mengelakkan salah faham dan sebagainya, majlis Sukma ketika itu telah bersetuju untuk tidak menawarkan tempat untuk pasukan masuk untuk menyertai Sukma sehingga hari inilah. Jadi pada saya it is a good move. Tapi kalau kita pernah menyertai anjuran beberapa pertandingan anjuran KRM berbentuk jemputan lah, tetapi untuk kita mengumpulkan the best of the best agak sukar kerana of course player-player masih lagi want to serve their own state. Jadi kita hanya dapat yang the second best lah. Tapi walaupun the second best, sejarah telah membuktikan sewaktu Sukma 1988, pada ketika itu ramai juga antara player Serdang Angel yang beraksi untuk Selangor, tetap Masum pernah menjadi naib juara Sukma tahun 1988 pada ketika itu. Jadi I think it's all about effort lah. Effort and your determination lah. Because this is rugby. Ini bukannya sukan lain. Sukan ni for those who work hard, then it will prevail. Macam Saudara Kobar cakap lah. Okay. Hard work with talent. When talent doesn't work well. Kecuali if the talent doesn't work well, itu sajalah. Ataupun itu resepi sebenarnya dalam rugby ni. Hard work big talent, if talent maleh, habis itu. Okay, alright. Terima kasih Coco. Mungkin ada apa yang ingin diutarakan lagi kau bau? Mungkin nak tanya pada Coco ataupun Faiz. Ada soalan-soalan. Kita pun dah sampai ke hujung rancangan rasa ni. Tuan kan, borak-borak. Air pun tak habis lagi, tiba-tiba dah nak habis kan. Tapi banyak soalan lagi nak tanya ni kat dia orang ni. So maybe soalan terakhir ni kita boleh wrap up lah. Maybe apa perancangan Masum sekiranya keadaan kembali pulih dan bagaimana kalender tu hendak disusun supaya Masum dapat menyediakan satu pasukan yang mantap menjelang nanti pergi AUG ke AUC ke mana Cok? Lepas ni? AUG. Macam mana nak menyediakan pasukan mantap? FISU. Okay. So macam mana perancangan Masum lepas ni? Okay, mungkin saya boleh mulakan dulu sebelum Cik Faiz wrap up everything. Okay, for information, untuk pengetahuan semua, FISU, Badan Sukan Sedunia, baru-baru ini telah melancarkan satu format baru, World University Championship. Mungkin Cik Kobar pernah terlibat, Cik Faiz pernah terlibat sebagai atlet pertama di Beijing 2004. Jadi pada tahun ini FISU telah menukar format pertandingan. Okay, di mana sepatutnya pada tahun ini 2020 kejohanan berlangsung di La Plata, Seven-a-side, tetapi ditangguhkan, dibatalkan oleh sebab COVID. Jadi bermula tahun 2022, pihak FISU akan mengadakan kejohanan World Rugby Sevens World Cup. Okay, World Cup yang akan diadakan secara series, 4 series. Jadi prior to that 2022, FISU merancang untuk mengadakan qualifier round, okay, untuk FISU Asia. Venue to be confirmed. Mungkin kalau pihak MSN, pihak MRU mendengar, mungkin berminat untuk melobi. Okay, yang di mana ini terbuka untuk 16 pasukan, 16 negara untuk lepas qualifier. Jadi top 2 ataupun top 1 akan masuk ke FISU World Cup series pada tahun 2022. Segala perancangan ini akan dikemaskini sewaktu mesyuarat AUSF, Asian University Sport Federation, yang masanya pun akan ditetapkan because of COVID. Jadi kita harapkan ini antara mungkin plan jangka masa panjang lah, sekiranya pihak rugby Masum, pihak rugby Universiti Malaysia, pihak KPT untuk merancang what is next for our new generation of rugby. Okay, sukacita saya nak share di sini. Age group for this championship dia telah berubah semenjak
World University Games tahun 2019. Okey, sebelum ini range penyertaan antara 18 hingga 24 tahun. Jadi pihak FISU telah bersetuju untuk memendekkan eligibility of the players kepada 18 hingga 25 tahun. Jadi this is the beauty of the game. Jadi kalau kita boleh tailor-made kan dengan perancangan MSN, sekiranya pelajar-pelajar atlet ini semua diserapkan ke universiti, jadi we can kill many birds in one thing lah, because as you know that agak sukar untuk kita menilai balik lah kan prestasi pemain-pemain ini, kerana as you know that ketiadaan SEA Games Sevens untuk maybe 2 ataupun 3 seri yang akan datang ni. Jadi I think FISU ni telah membuka peluang untuk kita merancang selepas COVID ini, kita duduk berbincang bagaimana bersama Encik Faiz dan pencinta-pencinta rugby di IPT, duduk macam mana kita nak menyediakan satu pasukan Masum Malaysia KPT yang mantap ke arah the first World Cup Sevens Rugby University Championship ni lah pada tahun 2022 nanti. Okey, itu kalau saya nak consider sini. Terima kasih. Alright, terima kasih Coco. Faiz, mungkin ada komen yang terakhir sebelum kita saya ada maklumkan juga tadi awal tadi sebab saya pun masih diketuai oleh TNC saya berkenaan dengan kajian semula dasar sukan IPT tu. Sebab di dalam teras 7 teras tu ada juga saya maklumkan tadi berkenaan dengan PKS. So dia ada beberapa item-item lain macam skim kecemerlangan, di mana dalam dia ada juga berkenaan dengan beasiswa dan sebagainya. Sebab dekat sini kita tengok kaitan dia adalah untuk kita lihat semula sebab dia tak ada kita kata sepanjang 10 tahun ni kita tak ada tempoh lagi yang diberikan untuk kajian semula. Okay, mungkin kita tengok keberkesanan lah sebab semasa kajian ni dijalankan hari tu, kita ada juga fokus group lab melibatkan pegawai dari MSN. Pegawai daripada MSN sendiri, pegawai daripada KPM bahagian sekolah. So kita dah go through the big picture of kalender sukan dunia juga sebenarnya, seperti yang dimaklumkan oleh Cik Tam tadi. So kita ada maklumkan juga berkenaan dengan contohnya sekarang ni kalau kita target untuk 6 tahun akan datang atau 8 tahun akan datang, atlet yang kita akan tengok adalah atlet-atlet tingkatan 1 darjah 6 sekarang ni. Okay, dekat sini kita akan tengok perancangan-perancangan yang mana saya maklumkan di sepanjang sesi kita tadi ada berkaitan dengan program pengajian, boleh tangguh berapa lama, ada beasiswa, ada pencapaian, dan program-program ni akan diselaraskan dengan MSN lah. So dari segi dasar IPT ni sebenarnya MSN memang dah sedia maklum. Cuma kita ada beberapa pihak yang kita nak kena sinkronisekan supaya kita tahu program kita tu ada kesinambungan lah. Maksudnya atlet yang kita dah bangunkan daripada sekolah ni, kita sambut di peringkat IPT, dan di IPT tu ada program-program untuk mereka ni lah. So di sini kajian ni once nanti kalau dah dibentangkan di peringkat KPT, dan mungkin selepas tu akan mendapat kemudahan daripada KPT untuk share kepada semua warga-warga sukan di luar tu, insyaAllah rugby akan first tunur lah insyaAllah, dan juga Masum akan lead dari segi macam-macam sukan di IPT nanti lah, untuk kita sama-sama sharing dia punya impact dia nantilah. Yep. Okey, itulah dia penjelasan daripada Faiz dan juga Coco, dan juga terima kasih juga daripada Kobau. Diam tak diam kita mencecah 1 jam 4 minit kita bersiaran langsung. Itulah dia. Minggu lepas kita buat 30 minit, tak jadi juga, cecah sejam. Minggu ni kita buat 60 minit pun tak boleh juga, lebih juga 1 jam. Minggu depan tak tahu kita nak buat berapa jam pula kan. Jadi sebenarnya kalau kita nak bincangkan secara panjang lebar, memang banyak yang boleh kita kupas. Even soalan-soalan daripada follower kita yang live bersama dengan kita pada malam ini pun banyak soalan yang ditanyakan. Tidak kurang juga dengan komen-komen, juga pendapat daripada mereka. Ada juga diucapkan tadi tahniah kepada IPT dan IPTS yang memartabatkan sukan rugby ni. Jadi itulah dia, kalau kita nak bincangkan panjang lebar memang tak akan cukup 1 jam. Ni dia, tahniah kepada IPT IPTS. Terima kasih Farid Rahman kerana itulah sudi bersama dengan kami pada malam ni, dan juga seluruh peminat rugby tempatan, peminat rugby tanah air yang setia bersama kami untuk mengikuti perbincangan yang dibicarakan, yang diperkatakan pada malam ini. Kobau, mungkin ada any last word nak tambah sikit untuk wrap up sebelum kita. First of all,
Thank you very much to Coco dan Faiz again kerana sudi meluangkan masa bersama Rugby.my pada malam ni. InsyaAllah kalau ada isu-isu panas dan berbangkit lagi, kita akan panggil lagi kan. Kita buat 2 jam pula bersama you all kan. Kita tanya lagi soalan-soalan yang lebih panas dengan tadi ada banyak lagi soalan daripada daripada public yang maybe kita tak sempat nak jawab dan sebagainya. So thank you once again. Ucapan good luck to both of you. Thank you very much for all your effort dalam menaikkan martabat rugby di peringkat IPT. Keep up the good work. Memang sekarang kita lihat macam Ujang cakap tadi, nampak tim lelaki dan perempuan kebanyakan universiti dah ada sekarang. So maybe lepas ni Kupasar Rugby.my turun lagi ke bawah, kita tanya daripada cikgu sekolah pula. So cikgu sekolah naik ke peringkat IPT dan naik ke peringkat junior dan seterusnya peringkat senior. So baru kita nampak pathway yang sesuai untuk pemain-pemain rugby di negara kita ni. So once again thank you very much and all the best to both of you. Thank you. Ya, jadi sebelum kita mengakhiri mungkin Coco ada sikit pesanan kepada peminat-peminat rugby di luar sana. Pesanan daripada Coco. Nak ucap selamat hari raya ke apa? Okey, jadi kesempatan ini saya nak ucapkan selamat hari raya sekali lagi lah kepada semua yang akan beraya kembali balik kampung besok. Okey, so kita besok raya. Jadi ucapan selamat kembali ke kampung halaman masing-masing. Ingat kita bukan masih lagi dalam perang. Jadi berhati-hati. #jaga-jaga. Bukan kita jaga kita, jaga-jaga. Kita jaga kita. Jaga-jaga. Okey. Okey, terima kasih. Okey, Faiz, ucapan ataupun selamat hari raya. Okey, saya rasa masih dalam bulan Syawal ni kan. Terima kasih banyak Rugby.my atas sesi malam ni dan juga apa yang mungkin apa yang kita dah berlaku dalam IPT lah, kita sharing bersama komuniti rugby di Malaysia ni lah yang mana ada pada malam ni. Selamat Hari Raya dan juga saya rasa teruskan menyokong lah program-program rugby yang ada kita cuba laksanakan di Malaysia ni lah, apa-apa saja program lah berbentuk pendidikan, klinik dan sebagainya lah, untuk kita sama-sama lihat tertubuhnya yang macam saya suka juga ayat daripada last week tu, support system tu sebenarnya kan, ni sebab daripada sekolah ke IPT dan seterusnya sehingga player yang kita dapat hasilkan tu lah, insyaAllah kita sama-sama usahakan yang terbaik lah. Terima kasih. Okey, terima kasih Faiz, terima kasih ke bawah. Okey, sebelum kita akhiran, ni adalah ada pesanan penaja Rugby.my selaku penerbit majalah rugby pertama di Malaysia. Kalau kita boleh paparkan majalah-majalah yang diterbitkan oleh Rugby.my di skrin kita dapatkan. Telah pun ni yang edisi kita yang terbaru Rugby.my, majalah yang paling latest. Kemudian diikuti dengan edisi kedua, edisi ketiga. Sebanyak 4 edisi telah pun diterbitkan setakat ini dan coming soon edisi kelima, keenam dan seterusnya. Kalau kita lihat di skrin masing-masing, kita boleh tengoklah cover-cover yang telah pun kami tampilkan selama ni. Kita ada Rashid Saleh, kita ada Mona Tiara, Cibong, Yun dan juga Tuan Hilmi daripada PDRM sebelum ni. Jadi kepada anda di luar sana, teruskan dengan sokongan anda kepada Rugby.my. Terima kasih kepada semua yang menonton ataupun menyaksikan siaran live pada malam ini. Terima kasih juga kepada panel yang diundang khas untuk malam ini, Coco dan juga Faiz. Tidak lupakan juga panel tetap kita, Saudara Kobau, yang sama-sama menghangatkan suasana perbincangan kita pada malam ini. Jadi sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Terima kasih Faiz, terima kasih Coco. Terima kasih. Terima kasih Bob. Okay. Alright. So kalau esok balik kampung esok ataupun hujung minggu ni, berhati-hati di jalan raya. Semoga selamat InsyaAllah ke destinasi yang dituju. Jadi kepada semua juga selamat kami ucapkan. Jadi kita akhirilah siaran langsung kita pada malam ini dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.